Setelah yang fardu, sahibul hikam mengingatkan, orang yang gemar beramal yang sunat, mengabaikan yang fardu, itu bukan beramal orang yang sedik. Itu beramal orang yang nak mencari kemasyhuran. Beramal orang nak jadi wali, bukan nak jadi mencari keredaan Allah, nak dipanggil wali. Beramal orang yang niat dia itu tidak mencari mardatillah, maka dia tumpu kepada yang sunat. Dia abaikan yang fardu. Sedangkan Allah suka yang fardu, diutamakan berbanding yang sunat. Tapi dia tak suka yang fardu. Dia suka yang sunat kerana niatnya yang tidak betul. Banyak sembahyang sunat, bangun sembahyang tahajud. Nah, tapi jemaah, sembahyang berjamaah tidak. Sedangkan sembahyang berjamaah itu adalah kesempurnaan bagi salat yang fardu. Abaikan salat berjamaah. Mengamalkan yang sunat-sunat, tetapi tidak datang menuntut ilmu, sedangkan menuntut ilmu adalah fardu. Jadi, untuk melakukan amalan yang sunat, mesti buat dulu amalan yang fardu. Barulah pada ketika itu, amalan yang sunat yang kita lakukan, mengangkat darjat dan pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ta'mala bin nawafili was sunani. Jadi amalan-amalan yang sunat ini amat banyak, ya. Amat banyak. Daripada amalan-amalan yang sunat muakkad. Jadi utamakan yang sunat muakkad dulu. Yang sunat muakkad, antaranya sembahyang berjamaah. Antara sunat muakkad ini adalah sunat-sunat rawatib yang muakkad. 10 sunat rawatib yang muakkad. Antaranya, ya. Jadi utamakan sunat-sunat yang muakkad, kemudian barulah sunat-sunat yang dipanggil ghair muakkad. Daripada sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Dan yang ketiga barulah kita buat yang sunat yang dipanggil kamaliyat wal fadail. Sunat ni dia terbagi 3 darjat di sisi ulama-ulama usul fiqh. Yang ketiga dipanggil kamaliyat wal fadail. Kamaliyat wal fadail inilah yang dipanggil segala tingkah laku dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi. Pakaian baginda, cara berjalan baginda, cara tidur baginda, cara makan baginda. Ini adalah fadail wal kamaliyat. Maka kita utamakan yang sunat muakkad, kemudian barulah ghair muakkad daripada sembahyang-sembahyang sunat duha dan sebagainya, dan kemudiannya kita melakukan amalan-amalan sunat yang dipanggil kamaliyat dan fadail daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peribadi baginda sebagai seorang rasul. Tapi yang Nabi anjur kita buat, jangan tinggal sunat muakkad. Tu yang Nabi anjur. Dan kita lakukan amalan yang sunat ini qadral imkan, sekadar yang kita mampu bagi meraihkan istiqamah. Jangan buat banyak tapi tak istiqamah. Saya ingat zaman saya ikut tabligh dulu, zaman saya budak-budak saya ikut jemaah tabligh. Saya sembahyang tahajud, saya ingat satu malam tu, sungguh kita melihat dan membaca kisah para salihin sembahyang puluh-puluh rakaat. Tapi sekali tu ajalah. Lepas tu tak boleh buat dah. Macam ni tak digalakkan. Ya, hendaklah kita buat amalan yang sunat dengan qadar yang kita boleh beristiqamah. Dengan qadar yang kita boleh beristiqamah. Jadi walaupun sedikit, tak apa. Ya. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang berkekalan sekalipun sedikit. Sedikit ni yang akan membentuk hati kita. Sedikit. Sikit. Lama-lama akhirnya menjadi kepada sifat hati kita. Istiqamah. Jadi bila kita dari sudut kita nak berjalan kepada Allah ini,
ialah nak menjadikan hati kita bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi nak bersifat dengan sifat yang terpuji ini mesti kepada istiqamah. Bukan kepada amalan yang banyak. Kita jangan tiru awliya yang besar-besar, kibarul awliya. Satu malam sembahyang 1000 rakaat. Sekali wirid 600,000. Oh, jangan. Kita boleh buat sekejap aja, itu pun tak boleh buat, tidak berbuih mulut-mulut. Nah, itu adalah panggil karamah. Karamah. Nah, itu dia. Allah Ta'ala bagi kepada dia barakatul awqat, keberkatan waktu. Waktunya berkat. Macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Perkara ini perkara yang kita tidak lalui. Dah lalui baru tahu. Waktu itu menjadi berkat. Sehingga mereka boleh beramal dengan amalan yang banyak dalam waktu yang singkat. Adapun kita yang awam, yang mubtadiin, yang baru nak bermula untuk kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita beramal qadral imkan, sekadar yang mampu, kira-kira boleh istiqamah. Buat 2 rakaat duha, tak apa, tapi pastikan tiap-tiap hari tak tinggal. Akhir hati kita bersifat dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Hati kita bersifat dengan sifat-sifat istiqamah. Hati kita bersifat dengan sifat tawaduk. Hati kita bersifat dengan sifat membesarkan Allah. Sebab tak mungkin kita boleh buat sembahyang sunat duha istiqamah, melainkan kita kena langgar belaka sifat mazmumah. Kena langgar belaka. Tak mungkin kita boleh datang solat berjamaah secara istiqamah, melainkan kita kena langgar belaka sifat mazmumah. Istiqamah itu penting. Tak glamour Ustaz. Itu beza orang siddiq dengan tak siddiq. Orang siddiq dia bukan mengejar glamour. Orang siddiq dia mengejar apa dia? Pangkat dan kedudukan di sisi Allah. Jadi istiqamah. Tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila orang minta sedekah, dia tak boleh bagi banyak. Dapur tak ada apa-apa. Hanya bagi beberapa biji. Apa kacang ke apa, tak bagi. Sikit sangat. Lalu ditanya oleh sahabiat. Sikit. Mana kalau kita baloi ke bagi banyak ni? Lalu dia jawab dengan ayat Quran. Jawapan seorang yang siddiqah. Yang siddiq dengan Allah. Dia jawab apa? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sesiapa yang beramal walaupun satu mithqal daripada kebaikan, pasti dia akan melihatnya ganjarannya di hari akhirat. Jadi orang yang siddiq ini tadi, dia sudah bersifat dengan sifat itu. Sifat istiqamahnya untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Tak boleh dengan banyak, dia buat dengan sikit. Baginya sikit dan banyak, tiada beza. Tiada beza. Kerana yang penting ialah dia membuat dan melakukannya sebagai mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.